Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, bersyukur kita bersama pada Allah SWT di atas segala rahmat dan nikmat yang dikurniakan kepada kita yang tak putus-putus. Alhamdulillah, dengan nikmat rahmat Allah kita hari ini dapat lagi sambung pelajaran kita dalam majlis ilmi kita. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, pelajaran kita seterusnya ialah kita sambung hal zakat, yang mana kita masih lagi berada dalam orang yang berhak menerima zakat ataupun katakan masarifuz zakah. Orang yang ketiga ialah amilin alaiha, ialah pengutik zakat, orang cara hal zakat yang mana kita telah tahu dulu. Kita dalam tajuk ni kita telah lalu dulu hubungan dengan arti amilin dan juga tugas bagi amilin dan syarat-syarat amilin telah lalu pada kita. Hari ini kita akan masuk titik ataupun nuktah yang keempat, iaitu qadar yang diberi kepada amilin. Qadar yang diberi kepada amilin. Berapa qadar zakat yang kita nak beri pada amilin, pada kutik zakat tu banyak mana nak beri ke dia. Ini kita nak tahu. Yang pertama, amil adalah seorang pegawai yang berjawatan ataupun muwazzaf. Diberi kepadanya zakat sebagai balasan mengikut sesuai bagi tugasnya tanpa dikurang atau dilampaui, dan tidak ada qadar yang tetap, tetapi tidak lebih daripada 1/8 daripada zakat. Ini patut kita tahu. Amil adalah seorang pegawai yang berjawatan. Amil ni mana pegawai, maknanya macam nanti orang kerja. Orang kerja, orang berjawatan, muwazzaf, dia dilantik oleh kerajaan. Dia dilantik oleh kerajaan. Sebagaimana kita tahu dulu bahawasanya hal zakat ni adalah hal kutik zakat ni adalah tugas bagi kerajaan. Bila kerajaan selain ada tu adalah kerajaan lah yang melantik. Kalau tidak ada, maka kalau tempat kita ni menjadi agama Islam sebagai ganti pada kerajaan. Dilantik oleh pihak yang berkuasa dalam negara. Jadi amil adalah seorang pegawai yang berjawatan ataupun katakan muwazzaf ataupun macam nanti, diberi kepadanya zakat sebagai balasan mengikut sesuai bagi tugasnya tanpa dikurang atau dilampaui. Jadi diberi kepada dia tu zakat tu sebagai balasan di atas kerja dia. Beri zakat kepada dia sebagai balasan di atas kerja dia, tidak dikurang dan tidak dilebihi lajak. Beri berapa padan dengan kerja dia. Sebagaimana kita cara dah dulu bahasanya kalau dia tu dapat gaji dah kerajaan, tak boleh dah. Kalau dia dapat gaji kerajaan dah, dia boleh duit bulan ni dah, maka dia tidak berhak lagi terima zakat ni. Hak ni hak dia tak ada boleh gaji dah. Maka kita boleh beri pada dia tu ialah qadar sesuai bagi kerja dia. Ini klik pada kalau tempat kita menjelih lah, ia tanggungjawabnya. Banyak mana patut beri pada amil dia tu, dialah yang buat pengukurannya. Dan tidak ada qadar yang tetap, tak ada qadar tetap. Kata berapa ribu tetap tak ada. Tengok kerja dia, kerja sikit, kerja banyak. Itu jangan amil. Tetapi tidak lebih daripada 1/8 daripada zakat. Tapi tak lebih daripada sekna suampat. 1/8. Kalau zakat semua tu kita bagi 8, maka tak lebih daripada 1 bahagian pada 8 tu. Qadar tu. Maknanya kalau boleh 8,000, maknanya 8,000, tak lebih dari 1,000 lebih dia. Dia 1/8 tu. Itu maknanya.
Itu maknanya qadar yang diberikan kepada amil. Apa yang mana kita sebut tadi itu adalah sebut dalam Fiqhuz Zakah juzuk 2 muka 590 dan juga Al-Fiqhul Manhaji juzuk 2 muka 61 dan juga ada sebut hubungan dengan tak lebih daripada 1/8 itu dalam Nasrul Khair muka 21 dan Sahih Fiqhus Sunnah juzuk 2 muka 69. Itulah kita dah tahu kata amil timah banyak tu. Amil timah zakatnya banyak tu. Jadi sebagaimana saya katakan dulu bahasanya kalau kita wis penuh zakat dia tu tak kena cara. Tak kena cara. Sebagaimana kita duk tertebik dulu tu, amil mari duk atas meja tu, orang beri zakat tu pakai sedekah dia, itu tak kena cara tu. Kita orang kampung rakyat ni bukanlah buat hari zakat terah sedekah pada dia, tak. Kita wakil ke dia untuk dia tu pergi sedekah. Kita serah dia untuk dia sedekah. Itu maknanya baru kena. Hak tempat kita duk tertebik zakat tu zakat terasa ya. Zakat yang kita nak cara sekarang ni bukan zakat terasa. Ada zakat umum semua zakat. Ada zakat menega, zakat gapo apa maknanya dia tu kutip. Kalaulah amilin dia rojak klik pada tugas-tugas dia yang mana kita bercara dulu tu, padahlah kerja dia tu. Dia kena pergi cek tengok dalam kampung dia, dalam kampung kawasan dia tu, siapa dia orang berhak, siapa orang yang miskin, orang ni kaya setara mana, banyak mana, tu kerja dia. Faham kita buat ada lesen tu? Tak ada. Nanti zakat terasa, zakat terasa tak kutip pun dia boleh beri sebenarnya. Zakat terasa tak mesti. Kata kena KJL tu pergi kutip. Tak mesti. Sebab tu mana kalau kita tengok di Saudi, merupakan satu KJL, kita kata KJL selalah, zakat terasa tak gaduh ke apa? Tak gaduh zakat terasa. Hak dia gaduhnya ya patutnya zakat menega, zakat gapo ni. Hak ni KJL ambil dali ni. Zakat terasa zakat peribadi. Bukan zakat harta, zakat terasa zakat diri orang. Zakat diri. Tubuh kita kena beri zakat. Setahun kali beri zakat. Ada. Tu. Duk makan rezeki kita duk banyak makan rezeki kita ni. Lepas tu minta zakat kitanya, tubuh kita ni setahun sekali ya, sekatel. Ya, sekatel sore. Tu zakat kita. Hak ni sebagian saya katakan tadi, kalau KJL tak masuk ganggu pun dia boleh bagi dah buat kita ni. Ini. Tapi majlis tempat kita ni, hak ni hadap cara ya, tak besar. Hak lain tak cara langsung. Ni dia tak kena. Majlis kena ambil peranan lagi lepas pada ni. Lepas pada ni. Kena ambil peranan. Kena bercara. Orang kaya, orang miskin, apa semua tu kena ambil cara majlis. Kerana dia tuatan bagi ummah dah. Dia tempat dari kita. Kuasa untuk bercara tu duduk dia ya. Lain pada samnak cula tu pada majlis lah. Itu dia. Kalau itulah dia kita dapati qadar yang diberi kepada amilin daripada habuah zakat tu ialah ngikut qadar hijrah dia, tapi tak lebih daripada 1/8 sit ning sampai qadar tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dia mengambil upahannya daripada negara dan tiada halal dia mengambil tambahan atau lebih daripada pemberi zakat. Jadi amili ini adalah dia mengambil upahannya daripada negara. Dia ambil upah daripada negara, daripada KJL. Dia ikuti zakat. Usaha kerja dia tu, KJL cabut zakat tu, ke dia sebagai habuai dia. Tu masalah zakat. Maknanya dia boleh upah, supaya upah ke dia lah habuai dia tu, atas kerja dia. Kalau itu, dan tiada halal dia mengambil tambahan atau lebih daripada pemberi zakat. Dia nak ambil lebih daripada orang beri zakat tadi dah. Dia kutip mari, serah pada KJL, lepas tu KJL cabut daripada dia. Dia nak ambil lebih, nak minta lebih daripada tuai zakat tu, tak boleh. Tak boleh. Hak ni hak zakat itu ni. Lepas tu lebih gambar sikit. Hak fisik dia gambar. Tak boleh. Itu yang kutip zakat. Dan juga tiada harus dia menerima hadiah daripada pemberi zakat itu.
kerana pemberian itu dibilang riswah. Nak terima hadiah pun tak boleh. Kena ingat, mana kalau ada amilin sengoti itu, tuai zakat tu, wi zakat dah serah zakat dia, lepas tu ni hadiah pada pak cik. Hadiah tak terima. Tak terima hadiah. Kerana hadiah tu dibilang riswah dalam Islam. Dikira riswah. Kalau kira tu tak nak takut dah dah. Kita kena otak kita dah. Zakat dia stokar we dah. 5,000 zakat dia. Lepas tu ya hadiah. Hadiah apa? Hadiah orang mu'tas buku catung. Tak boleh ambil hadiah. Ambilin terima hadiah tak boleh. Sebab hadiah tu dibilangkan riswah. Dibilangkan riswah. Sebab tu maknanya orang kerja kerajaan apa ni, dia terima hadiah tak boleh. Hadiah kira riswah. Dibilang riswah. Jadi tempat kita ni, hak jadi riswahnya cuang wela hak nak pilih tu ya riswah. Luar pada tu tak ada apa. Ada. Segi undang-undang kerajaan bila letak masa atau cuang masa ni, ruangan masa ni, sebulan ni, tak boleh terima hadiah, tak boleh buat makan ni, tak boleh nak jamu ke apa itu ni. Nak terima hadiah pun tak boleh. Hak tu hak kerajaan buat. Dalam Islam ni tak. Sepanjang tahun. Kalau amili adalah tak boleh terima hadiah daripada mana-mana orang pun. Tu ya. Bila kita kutip zakat, hadiah sama pada tu tak boleh. Itu juga muazzah kerajaan. Nak terima hadiah tak boleh. Dibilangkan riswah. Malaikannya apa dia kita ni saingan dia hak biasa semua dah duk pergi mari duk pergi makan hak tu tak apa tu biasa tu. Dia. Biasa tu tak apa tak bila riswah kerana hak benda biasa. Dia kaki tangan saja adik-beradik kita pula duk pergi mari hadiah tu hadiah hak tu tak apa tak bila riswah tu. Malaikannya dalam masuk dalam satu hijau yang mana kita nak satu hijau takut tak boleh kita beri hadiah hati dia disubah juga. Dia disubah juga tu. Riwayat daripada Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu maksudnya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantikkan Ibnu Al-Lutbiyah untuk memungut zakat. Nabi latih seorang dikatakan Ibnu Lutbiyah untuk kutip zakat. Kutip zakat. Manakala dia datang, dia berkata, dia kutip zakat, awak mari. Mari ke Nabi. Pasti dia kata, ini adalah untuk kamu. Hak ni untukmu. Hak zakat kutip tu. Ada yang memberi tu. Hak ni untuk kamu. Dan ini hadiah padaku. Hak ni hadiah ke aku. Hak ni untukmu, ya Rasulullah. Mana zakat ni bayar habis zakat. Dan ini hadiah kepada aku. Ini nama hadiah kepada aku. Itu dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit memberi ucapan. Bila dia mari serah barang ke Nabi lagu tu, pasti dia kata ni hak dia hadiah, Nabi bangkit bangun bagi ucapan. Untuk nak beritahu. Sebenarnya sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا ما لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari Muslim. Dan bagi ibu bapa yang mana ada muzakirah ni, tambah sikit boleh. Bukhari itu rakam 7174. Bukhari rakam 7174 dan muzakirah kita tak ada buah rakam. Maka boleh tambah rakam. Bukhari rakam 7174. Muslim rakam 27. Muslim rakam 27, lepas tu berbraket likung 1832. 1832. Kamu di Muslim. Maksudnya adapun kemudian daripada itu, setelah Ibnu Lutbiyah mari barang itu,
Dia kata hak ni hadiah padaku, hak ni untukmu, hak ni untukku. Nabi Bakir bangun, pas Nabi kata, ada pun kembalian pada itu. Amma ba'du. Sesungguhnya aku melantikkan seorang daripada kamu dengan suatu kerja. Nabi tak sebut nama. Nabi tak sebut nama. Ini adalah cara uslub. Nabi kata, sesungguhnya aku melantikkan seorang daripada kamu dengan suatu kerja. Jadi perkara-perkara itu tugas Allah kepadaku. Aku latih seorang pada puakmu dengan satu kerja atau itu tugas padaku untuk kerja itu kutip zakat ni, maka aku latih seorang pada puakmu. Siapa dia? Nabi tak royak. Nabi tak sebut nama. Itu adalah adab, cara. Kalau itu lalu dia datang sambil berkata, orang tu mari, aku latih tu mari, lepas tu dia kata, ini untuk kamu dan ini hadiah yang hadiahkan padaku. Ini Nabi royak ni. Ini untuk kamu, ini hadiah untukku. Orang tu royak, mari berlaku ni, Nabi kata. Lepas tu Nabi kata, apakah dia tidak duduk di rumah bapaknya dan ibunya sehingga datang kepadanya hadiah jika dia seorang yang benar? Apa yang tak duduk rumah dia? Sehingga orang mai ke dia lah, benda hadiah ke dia, ke duduk rumah lah. Duduk rumah lah kalau dia benar ngatinya. Mana Nabi marah sini ni. Tidakkah dia duduk di rumah dia, tunggu rumah dia, kalau dia mahu hadiah, timah hadiah. Okeylah, tu tak apa. Hak ni aku hantar dia pergi untuk kutip zakat, pasti dia mai kata, hak ni hakmu, hak ni hadiah padaku. Itu dia. Faham tak? Demi Allah, Nabi kata, tidak mengambil seseorang pada kamu akan sesuatu tanpa kebenaran, melainkan dia akan menjumpai Allah dengan membawakan perkara itu pada hari kiamat. Nabi kata, demi Allah, tidak ambil seorang akan satu benda yang tidak benar, melainkan hari kiamat esok tu dia akan pikul benda itulah bersama dia esok hari ini. Jadi mana menunjuk kata bagi hadiah ni adalah merupakan riswah. Riswah ni bagi yang timur bukanlah secara benar dak. Bukan benar dak benda ni. Faham tak? Kalau itu ini adalah merupakan bahawasanya amilin tak boleh timur hadiah. Tak boleh timur hadiah. Habis kita di situ, alhamdulillah jelalah pada kita. Yang ketiga, amil tiada menerima sedekah zakat secara langsung di Tuan ampunnya harta zakat. Dia hanya menerima sebagai pengutip dan penghimpun zakat, dan akan diberi zakat itu kepada mereka yang berhak menerimanya, dan dia sendiri akan dapat menerima habuan dari kerjanya mengikut kadar usaha yang dicurahnya sekiranya dia tidak menerima gaji pada kerajaan. Ini sebagai jelas akhir sekali. Kata amil tiada menerima sedekah zakat secara langsung di Tuan ampunnya harta zakat. Jadi amil ni dia tak terima hadiah secara langsung detrong. Dia tak terima zakat detrong pada orang zakat. Maknanya orang nak sedekah zakat atau ambil sedekah zakat ni kepada amil. Pada pak cik, pada ustaz, pada tok email ke ikutlah. Ambil sedekah zakat ni kepada amil pada pak cik ni. Tak boleh terima secara langsung. Kenapa? Kerana dia akan terima hak nu, hak bila dia kutip nu. Amil tiada menerima amil tiada menerima sedekah zakat secara langsung di Tuan ampunnya harta zakat. Dia hanya menerima sebagai pengutip atau penghimpun zakat. Dia terima sebagai kutip. Jadi kutip. Dia mau bekas sedekah dia tak. Dia mau tu wakil ke dia. Sepatutnya wakil ke dia. Tuai tu niat zakat dah. Lepas tu serah pada orang kutip. Untuk pergi bagi. Dia hanya menerima sebagai pengutip dan penghimpun zakat, dan akan diberi zakat itu kepada mereka yang berhak menerimanya. Dia akan terima zakat tu, dia akan bagi pula pada orang berhak, orang masakin, siapa ambil apa dia
mu'allafati qulubuhum ka gapo ka sabilillah ka dialah yang bertugas untuk bagi zakat semulanya. Dan dia sendiri akan dapat menerima habuan dari kerjanya mengikut kadar usahanya iaitu curahnya. Dia sendiri ni akan boleh terima kadar habuan dia mengikut kadar dia kerja. Dia kerja banyak, dia banyak sikit, dia kerja sikit, tapi tak lebih 1/8. Tak lebih pada 1/4. Itu dia. Sekiranya dia tidak menerima gaji pada kerajaan. Sekiranya amil pun tak terima gaji. Kalau amil terima gaji, dah tak terima dah zakat dia. Sebab dia terima dah habuan kerja dia tu. Habuan gaji dia tu sebagai habuan titik peluh dia kerja dia terima dah bulan ni. Maka dia bila dia kerja ni, kerja di atas nati dia. Kerja atas kerja dia, maka dia tak boleh lah nak ambil habuan tambah pada tu lagi. Tak ada dah. Jelas tu tak? Itulah dia kaum muslimin dan muslimat sekalian hubungan dengan amilina alaiha. Kalau ni amilin ni orang yang patut kena tahu benarnya, buat menjelih kena tahu benar benda ni. Jadi kita kapal tak nak apalah, we tahu maklumat daripada kita tak apalah. Orang nak patibak sengerti, nak pelaksana sengerti, duduk di majlis agama Islam, cangwat jala atau tani tenara. Yang mana ni kena tahu benar. Betul laksana benda ni. Itu dia. Itulah wallahu alam. Itulah kaum muslimin dan muslimat sebagai maklumat pada kita, orang yang ketiga daripada apa dia orang berhak terima zakat atau berkatakan masalifuz zakah al-amilina alaiha mengikut qadar yang mana kita dapat tahu tadi. Habislah kita satu sebabak. InsyaAllah kita akan masuk pula orang yang keempat daripada orang yang boleh terima zakat. Ialah al-mu'allafati qulubuhum. Al-mu'allafati qulubuhum. Yang keempat al-mu'allafati qulubuhum ialah maknanya orang yang dijinakkan hati mereka. Mu'allafah qulub maknanya orang berjinak hati. Nak jinakkan hati dia. Bagi kita nak kenal mu'allafati qulubuhum ni siapa dia kata, oranglah mana kata, kita akan tahu insyaAllah. Inilah kita nak tahu. Yang pertama arti mu'allafati qulubuhum. Arti mu'allafati qulubuhum ni siapa dia? Mu'allafati qulubuhum ialah mereka yang dikehendaki melembut dan menjinakkan hati mereka supaya cenderung kepada Islam atau tegak di dalam Islam, atau untuk menahan dari keburukan mereka terhadap orang-orang Islam, atau diharapkan manfaat mereka pada membelakan orang Islam. Tarikh ini adalah kita ambil pada Fiqh Zakah juzuk 2 muka 594 dan juga Fiqh Sunnah juzuk 1 muka 291. Kita tengok tarikh ini, masalah lengkap dia tarikh ini. Dia lengkap, merakumi semua. Arti mu'allafati qulubuhum ni, orang dijinakkan hati mereka itu ialah mereka yang dikehendaki melembut dan menjinakkan hati mereka. Ialah orang kehendaki kita nak lembut hati dia, nak jinak hati dia. Nak berjinak. Dia duduk liar dia, lepas kita nak jinak dia. Jinak dia tahu zakat ni dia. Dia liar. Tahu zakat ni dia, jinak. Supaya cenderung kepada Islam. Jinak dia tu nak cenderung pada Islam. Nak dia tu nampak Islam. Dia tu nampak kena pada Islam. Ni maknanya orang ni bukan Islam lagi ni. Kan kita akan masuk. Dia cenderung pada Islam. Atau tegak di dalam Islam. Ni Islam dah. Ya baru masuk Islam. Kita zakat dia tu atau tegak, kemah lagi dari Islam. Kemah lagi dari Islam. Bila zakat, dia kau kemah. Kita dalam agama Islam, saudara itu yang sampai masa zakat, kita bahasa kemah. Atau masuk Islam dah. Atau untuk menahan dari keburukan mereka terhadap orang-orang Islam. Masya Allah, luah mu'allafati qulubuhum. Untuk nak sekat dia pada buat kejahatan terhadap Islam. Ni orang mana kita akan tahu. Jadi dia ni nampak mengaru dengan orang Islam ni, nampak tindakan terhadap Islam. Islam tak salah lagi dia tu. Tapi dia nampak tindakan terhadap Islam. Kita beri zakat dia. Beri zakat dia. Tu nak jinak dia, tu nak lembut dia, jangan banyak ingat pada orang Islam dan sebagainya. Boleh beri zakat buat ni.
dan atau diharapkan manfaat mereka pada membela kaum orang Islam. Orang ni kita harap dia boleh bela Islam. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia ni boleh bela orang Islam ni. Boleh zakat agak dia. Masya Allah, luah mu'alafati qulubuhum ni. Nah, luah. Kita tengok dalam huraian akan datang. Dalam pembahagian akan datang jelas pada kita insya-Allah. Itulah mana ta'rif. Masalah ta'rif ni dia merakumi. Lekat pi masuk banyak. Dalam nuktah yang kedua pembahagian mu'allafati qulubuhum ni, pembahagian mu'allafati qulubuhum, tengok nak bahagikan mu'allafah qulubuhum berapa bagi, berapa jenis, berapa orang mu'allafati qulubuhum. Dalam pembahagian mu'allafati qulubuhum ni adalah kita nakal pada fiqh zakah juzuk 2 muka 595 dan fiqh sunnah juzuk 1 muka 291, sahih fiqh sunnah juzuk 2 muka 69 dan al-mursyid muka 119 dan al-fiqhul islami wa adillatuh juzuk 2 muka 870 dan al-fiqhul manhaji juzuk 2 muka 61 dan buhus fil fiqhi qadaya zakah al-mu'asirah juzuk yang ke-12 muka 443 sampai 446. Ini adalah ayat hubungan dengan tajuk yang mana sama kita tentang pembahagian mu'allafati qulubuhum. Ayat pembahagian berapa jenis mu'allafati qulubuhum dapat bahagikan sebagai berikut. Para ulama ada membahagikan mu'allafati qulubuhum kepada beberapa bahagian. Para ulama ada membahagikan mu'allafati qulubuhum kepada beberapa bahagian. Ulama ada bagi banyak bahagian. Yang pertama, mu'allafati qulubuhum dari golongan kufar. Masya-Allah. Mu'allafati qulubuhum daripada pak kafir, bergolongan kufar. Orang kafir masuk juga mu'allafati qulubuhum. Puak mana yang masuk tu pak kafir tu? Iaitu terdiri daripada mereka berikut. Ni dia. Puak ni puak kafir, orang kafir. Yang masuk dalam golongan mu'allafati qulubuhum, ia boleh beri zakat pada mereka itu. Jenis biasa mana orang biasa mana kafir mu'allafati qulubuhum ni? Ni nak ayat. Satu, alif, mereka yang diharapkan imannya dengan menjinakkan hati mereka. Dia. Dia kafir. Tapi diharapkan imannya. Kita boleh saing dengan kafir. Kita saing dia kecek, kenapa dia tu nak kena ke selah? Nak kecek hak selah, ya guna nampak dari ajaran selah ni. Hak ni boleh kita berkapak dengan dia. Lepas tu masa zakat, kita beri zakat dia. Kerana harap tadi ni kita pergi setangga lagi tu, dia masuk selah. Dia masuk selah. Tu walaupun dia tu adalah hak kafir, tapi diharapkan dia tu adalah akan terima Islam. Boleh beri zakat pada dia. Masya-Allah. Masya Allah. Tu. Dengan itu maknanya kalau kita ada saing dengan orang kafir, jinak dengan dia. Beri ajaran Islam dia, buku-buku Islam kita tak baca dan sebagainya. Yang nampak soncai dah. Masya-Allah. Ya, Islam ni ajaran yang baik, ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia. Dalam Australia 2 tahun yang kemudian ni Australia dapat buat ihsaiyat, buat statistik mari orang kafir Masihi, orang kafir di Australia masuk Islam 200,000 orang masa 2 tahun. Masya-Allah. Masya-Allah. 200,000 orang masa 2 tahun. Itu menunjuk kata orang Islam kita sana tu pun maknanya bersungguh juga mereka tu dalam menjalankan dakwah mereka itu. Masya-Allah. Kalau itu orang ni boleh berzakat. Kafir yang diharapkan dia tu kena pada Islam dan nak masuk Islam nampak cahaya-cahaya orang dia nampak masuk, kita boleh berzakat pada dia. Satu. Yang kedua, maknanya golongan kafir juga yang boleh dikatakan mu'allafati qulubuhum, mereka yang takuti keburukan dan kejahatannya. Boleh juga ni pun. Mereka yang takuti keburukannya dan kejahatannya. Jahat kafir ni. Jahat sungguh nak dia ni.
Pak kita nak bimbang takut kebukaan dia tu, kita pergi halau zakat dia. Semoga dia tu takhfif, semoga dia tu ada tak ada buat tindakan terhadap kita. Kita pergi pelembut hati dia. Ni mu'alafati qulubuhum ni. Ada? Mu'alafati qulubuhum. Liar. Nampak jahat dia nama karut dengan orang Islam ni. Kalau kita tahu itu komit tindakan kita, tapi bila kita halau dia tu, boleh dia lembut. Itu dia. Itu maknanya mu'alafati qulubuhum. Pelembutkan hati, menjinakkan hati dia. Boleh beri juga. Hati dia harap Islam. Hak ni dah menetek Islam. Menetek orang Islam. Tapi kita takut keburukan dia. Takut kejahatan dia. Jahat dia tu kita takut. Kita boleh beri dia. Itu yang kedua. Masya Allah. Yang ketiga, mereka yang diharapkan baik hubungan secara Islam. Hak ni hak tengah-tengah. Tengah-tengah ni. Diharapkan baik hubungan secara Islam. Mana harap baik hubungan kita dengan dia. Hak ni lagu mana? Iaitu termasuk golongan yang ketiga ni daripada kafir ni. Diberikan zakat kepada orang yang bukan Islam pada kemalangan yang ditimpanya. Masya Allah. Diberikan zakat kepada orang yang bukan Islam pada kemalangan yang ditimpanya. Maknanya harap hubungan baik secara Islam. Maknanya santipap kita dengan dia tu, dia ada kemalangan. Untuk kapai ke mana? Timpa boh, banjir, tsunami, nam tuam dan sebagainya. Kita orang Islam ada zakat, zakat dia. Ini merupakan hubungan baik kita secara Islam dengan dia. Dia pun apa baik Islam ni. Kita susah pun Islam tolong. Islam tolong. Boleh zakat ke dia. Rumah yang kebakar itu ni, kita pergi tolong zakat. Duit ada zakat. Zakat boleh beri. Ini maknanya kafir hak boleh kita zakat pada dia di atas nama mu'allafati qulubuhum. Masalah Islam ni bukan sepik. Islam ni luah, masya-Allah. Nampak tak? Sebab baru ni 6 tuan bakar. Puak-puak tu boleh kita beri zakat pada dia. Mu'allafati qulubuhum tu. 6 tuan. Ataupun tsunami dan sebagainya, ikutlah apa saja yang ditimpa kemalangan. Kemalangan ni ikutlah ngeribuk, ngagapo rumah dia mau tengah ngeribuk, sehari dua dia duduk ribuk ke atas tu. Dan sebagainya. Maknanya untuk nak mu'allafati qulubuhum, boleh kita beri zakat pada mereka itu. Masya-Allah. Itu adalah orang yang ada buat hubungan baik secara Islam. Islam suruh hubungan baik. Jadi diberikan zakat pada orang yang bukan Islam pada kemalangan yang ditimpanya. Sekiranya perkara itu boleh membawa pandangan baik terhadap Islam dan orang Islam. Kita tahu ke dia tu apa? Islam ni molek sengoti. Orang Islam pun baik sengoti. Tu ya. Jadi bila kita lagu tu, dia nampak atau baik. Pandang dia nampak baik pada Islam daripada orang Islam, maka boleh kita beri zakat pada mereka. Alhamdulillah. Rasanya manusia ni bila beri makan dia berapa dia nak rasa baik dah. Itu je. Ya, gajah liar lah bukit pun beri makan dia jinok. Gapo kera beruk lah bukit liar pun beri makan tu jinok boleh. Apa? Ular sawah dia mau boleh tidur sekali lah ni. Benar tu. Bila beri makan pada dia, boya-boya pun dia mau nak kira lah umuh boya-boya. Hak makan orang belaka tu, tapi bila dia makan tu dia baik, hanyi pun baik. Masya-Allah. Apatah lagi orang ni bila beri tu, dia lekat budi. Lekat budi dengan makan ni. Masya-Allah. Inilah dia kaum muslimin dan muslimat ajaran Islam kita. Luah. Islam adalah agama yang luah, agama yang masya-Allah cukup baik, dia tinggi kedudukannya. Baik. Yang kedua, diberi kepada pribadi atau pihak yang tertentu sekiranya perkara itu dapat mengelokkan keadaan orang Islam dalam negara yang bukan Islam. Keluar lagi tu. Maksud golongan yang ketiga iaitulah mereka dah harapkan baik hubungan secara Islam, iaitulah kita beri pada pribadi suan tua seorang ataupun pihak yang tertentu. Beri ada ongkon. Hak kafir ni. Suan tua hak kafir ataupun ongkon hak kafir
sekiranya perkara itu dapat mengelokkan keadaan orang Islam dalam negara yang bukan Islam. Orang Islam duduk dalam negara bukan Islam, orang Islam duduk dalam negeri bukan Islam, lepas tu ada ongkon hak bukan Islam, kita boleh beri zakat pada ongkon tu sekiranya bila kita beri zakat dia tu adalah buat baik, tengok baik pada orang Islam dalam negara tu. Boleh beri. Dia Masya Allah. Ni ayat-ayat luah kedudukan zakat dalam Islam. Dia boleh beri habuan banyak, Masya Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan mu'allafati qulubuhum, golongan yang pertama daripada ia terdiri pada golongan kufar yang boleh kita beri zakat pada mereka itu. Semua ni adalah mengikut apa yang mana saya telah kemukakan tadi dalam beberapa buku rujukan daripada para ulama kita. Bukan saya ni lama kata mengaji para mital dan zakat boleh kafir dah weh. Satu buku. Ini. Nampak tak? Dia. Yang kedua, mu'allafati qulubuhum, bahagian yang kedua ialah mu'allafati qulubuhum dari golongan muslimin. Golongan muslimin. Mu'allafati qulubuhum daripada orang Islam. Tadi mu'allafati qulubuhum orang bukan Islam. Ini mu'allafati qulubuhum orang Islam. Orang Islam iaitu terdiri pada mereka berikut ni dia. Terdiri pada orang berikut ni daripada golongan orang muslimin, boleh beri zakat pada mereka itu di atas nama mu'allafati qulubuhum. Siapa dia? Yang pertama, alif, mereka yang baru memeluk Islam. Ni hak kita ada letak kita ni. Orang baru memeluk Islam, baru masuk Islam. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun duduk di tak kejap mana lagi tu hak kita boleh beri. Hak 10 tahun dah tu kalau kaya dah tak boleh beri dah ya kejap dah Islam tu. Ni boleh boleh anak cucu dah mu'allah lagi zakat lagi. Kalau bukan miskin tak boleh beri lah. Kalau beri atas nama miskin okey lah, tak apalah. Walaupun yang masuk selama dah tapi dia tu adalah miskin, maka kita beri atas nama miskin, bukan atas nama mu'allafati qulubuhum. Jadi mereka yang baru memeluk Islam, ni hak adalah otak kita ni. Orang baru masuk Islam ni boleh kita beri zakat. Pemimpin-pemimpin yang terkemuka, tambah kah seka dah. Jadi dia muzakirah yang tu, pemimpin-pemimpin yang terkemuka lagi ada kemuliaan yang telah memeluk Islam, dan ada bagi mereka kawan-kawan daripada kufar yang setanding dengannya, yang mana apabila diberikan zakat pada pemimpin itu diharapkan Islam kawannya. Hari ada kaitan. Pemimpin-pemimpin terkemuka lagi ada kemuliaan yang telah memeluk Islam. Maknanya dia ni asal dulu kafir juga. Masa kafir dia dulu pun yang gedebeh. Yang gedebeh je, ketua-ketua orang. Pasti masuk Islam. Masuk Islam. Jadi sama ada baru atau lama tak kira lah masuk Islam. Dia ada kawan-kawan dia standing dengan dia, apa-apa gedebeh je dulu ada juga. Masa kafir dia dulu tu, dia ada kawan-kawan dia. Masuk Islam pun kawan-kawan dia pun ada lagi dengan dia tu, cucu dia tu. Sesama gedebeh dia tu. Dan ada bagi mereka kawan-kawan dari kufar yang standing dengannya. Ya supaya dengan dia sesama tuan ebel, sesama ikutlah. Yang mana apabila diberikan zakat pada pemimpin itu diharapkan Islam kawannya. Bila beri zakat pada pemimpin masuk Islam dah ni, harap tahu puak dia tu akan masuk Islam. Tu. Boleh beri. Dia pun Islam dah ni. Dia gedebeh. Dia gedebeh Islam dah, dia gedebeh. Ya ada kawan dia kafir tu. Hak gedebeh juga serupa dengan dia. Jadi bila beri zakat kita ni, harap tahu puak nu pun nampak temolak dia boleh tarik mari. Puak nu, puak gedebeh nu pun kalau kita harap tu, kita boleh masuk ke golongan kufar hak sebut tadi. Puak gedebeh kafir dah nu, dalam arti kita jinakkan dia tadi tu, boleh kita widah zakat puak nu pun. Atas nama kufar tu, hak ni atas nama Islam. Ada tak? Masya-Allah. Zakat boleh kepung juga dah. Boleh kepung demo. Nak tarik demo tu mari. Masya-Allah. Lepas tu peranan kita lah, duk di bak kita dah lah. Buat bak kita Islam ni boleh jalan cara mana kita zakat ni.
pemimpin kita nak berjalan sama mana zakat ni. Tu situ dah lah. Selain pada tu, kita tanam peribadi lah. Kalau lah yang tak jalan, kita peribadi. Kenapa atau kita boleh jalan? Jalan. Nak harap pemimpin tak jalan, kita jalan. Itu lah. Jim yang ketiga daripada mu'allafati qulubuhum daripada orang Islam, pemimpin-pemimpin yang lemah iman dari golongan orang Islam yang mana mereka ditaati di dalam kalangan kaumnya, diharapkan dengan memberi zakat kepada mereka akan kuat dan teguh iman mereka. Boleh juga ini. Mu'allafati qulubuhum juga. Pemimpin-pemimpin daripada orang Islam yang lemah iman dari golongan orang Islam. Pemimpin-pemimpin yang lemah iman. Puak-puak huana kita ni, ketua-ketua kita, puak lemah iman. Puak lemah iman, puak tak agak iman. Yang mana mereka ditaati di dalam kaum, di dalam kalangan kaumnya, pak kaum dia tu taat dia, tapi dia orang lemah iman. Tok ni hebat tak agak berdoa. Apa dia botol apa patah botol apa tak agak berdoa, tapi orang taat dia. Dia gedebel kata dan sebagainya. Tapi lemah iman. Sembahyang gatik dok gatik, puasa gatik dok gatik. Oi. Kalau itu boleh beri zakat tak demo ni? Ya pemimpin. Bukan sama ada dak lah pemimpin. Yang mana apabila diberikan zakat pada pemimpin itu, diharapkan Islam diharapkan dengan memberi zakat pada mereka akan kuat dan teguh iman mereka. Bila beri zakat ni dah kata dapat kau kuat iman dia. Bila beri zakat sekali nampak mari masjid, nampak semaya itu, boleh beri zakat dia. Dia tengok weh tu lebih pokok kita ni. Dia tu lebih tu benih pokok kita apa atau turut-turut berdoa tu. Beri zakat tegah dia tak apa mula-mula tu. Dia orang taat dia. Orang taat dia, orang takut dia, taat dia. Ni buat ganda dia mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum, buat jinak hati. Jinak hati kalangan Islam di pokok ni. Masya-Allah. Zakat ni makan sungguh dah kalau kira dah. Makan sungguh. Kita beri boleh makan dalam masyarakat kita. Boleh pakai banyak dalam masyarakat kita. Kalau kita tak atur moleknya, masya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian. Ada setengah ulama muasirin berpendapat bahawa antara mu'allafati qulubuhum zaman sekarang ini, ada lagi ulama-ulama kita sekarang ini, mereka tu beristihad dapat kata lain pada hal tadi itu, ada lagi mu'allafati qulubuhum, boleh masuk dalam kalangan mu'allafati qulubuhum. Siapa dia? Satu, orang Islam yang sedang dijinakkan hati mereka oleh orang-orang kafir supaya berada di bawah jagaan mereka, atau supaya orang-orang Islam itu memeluk agama mereka. Ni boleh juga weh. Orang Islam yang sedang dijinakkan hati mereka oleh orang kafir. Orang Islam kita, tapi kafir itu duk main hati dia, duk jinak dia, duk tarik dia. Orang kafir duk tarik dia, tarik orang Islam kita ni supaya berada di bawah jagaan mereka. Tarik Islam supaya di bawah jagaan dia, dua pimpin dia, tu arwah dia, duk tarik Islam ni. Orang Islam ini orang kita. Dan supaya orang-orang Islam itu memeluk agama mereka, itu tarik masuk agama dia, terutama Kristian tak main peranan. Jadi bila kata ada orang rumah tu orang Kristian ataupun kafir apa tu duk main peranan dengan dia itu ni, untuk tarik masuk agama dia, orang ni dibilangkan mu'allafati qulubuhum, boleh kita beri zakat ke dia. Untuk dia lebih kemah kelik dalam agama, jangan duk turut pak kafir tu atau masuk dalam agama kafir tu. Tu ya. Tempat kita ni berkali tak ada berkali. Kalau ada pun jaga-jaga. Kalau ada jaga-jaga. Ya boleh jadi tempat kita ni pesing duk tarik tu masuk buat selak pak gapo tu. Buat selak pak gapo, tarik. Nak makan orang Islam ke gitu ni sebagainya. Jadi boleh jadi masuk dalam tu. Yang mana? Tempat kita.
Itulah orang yang pertama bagi setengah ulama mu'assirin ada berpendapat masuk juga mereka itu dalam golongan mu'allafati qulubuhum. Yang kedua, orang yang berpengaruh di dalam masyarakat daripada orang-orang yang bukan Islam. Masalah. Orang ini ada pengaruh dalam masyarakat, ia bukan Islam, dia bukan Islam, tapi dia ni pengaruh. Sama ada pengaruh itu melalui kalamnya, ilmunya dan pemikirannya. Orang pengaruh dengan dia. Tulis buku, orang nak bakal baca buku dia. Makalah dia orang bakal baca, sencai banyak dengan makalah-makalah dia. Tapi ceramah itu ni orang masuk hati ceramah. Dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Tapi Masya Allah ceramah dia ke tulisan dia ke gapo dia orang masuk hati. Ni pun gapo dia ke ikut dengan katalah. Daripada orang bukan Islam tu. Ni pun kata dah dia reti Islam tapi tak ada hidayah dia tak ada hidayah dia. Dia reti mengucap je pandai. Kita masuk Islam kita tak ada hidayah dia. Ikutlah pendek katanya, ada orang yang bukan Islam, dia terpengaruh dalam masyarakat melalui kalam dia, tulisan dia, makalah dia, ceramah dia, maka sekiranya diberi zakat pada mereka itu akan dapat maslahat atau kebaikan bagi Islam dan dapat memasukkan mereka ke dalam Islam, maka harus diberi zakat pada mereka itu. Maknanya kalau kita beri zakat tu ada agak tu boleh tarik dia masuk Islam. Boleh beri. Ini boleh beri. Ada harapan dia reti Islam dah lebih kurang itu ni. Terkadang kafir dia reti Islam lebih pada kita kampung lagi. Terkadang tu dia baca. Maka bila orang tu ada pengaruh boleh tarik zakat pada dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka yang berpengaruh yang menghalangkan dakwah Islamiah dan kebaikan pada orang Islam, lalu diberikan zakat pada mereka supaya mendapat peluang untuk menyebarkan dakwah Islamiah dan menolakkan keburukan mereka terhadap orang-orang Islam, maka boleh ditaklifkan, dijinakkan hati mereka untuk tujuan yang demikian. Ini yang ketiga. Mereka yang berpengaruh yang menghalangkan dakwah Islamiah. Ia ni orang pengaruh tapi dia sekat dakwah Islam. Orang dakwah tak boleh, nak dakwah tak boleh. Dia orang pengaruh dalam masyarakat dan sangkum, dia orang pengaruh. Dia terima dia, geber dia ni. Tetapi dia menghalangi dakwah Islam. Dan kebaikan pada orang Islam. Mana kebaikan Islam? Sekat. Lalu diberikan zakat pada mereka, tapi zakat dia supaya mendapat peluang untuk menyebarkan dakwah Islam. Beri zakat dia supaya boleh orang ceramah hati, apa ni. Tapi zakat dia, supaya dia terlembut hati, dia buka peluang untuk orang Islam tu ceramah, untuk orang Islam tu buat benda baik sebagainya, dan menolakkan keburukan mereka terhadap orang Islam. Dia ni buat jahat pada Islam, sekat Islam. Kita beri zakat, dia tahan tu, dia beradu benda tu. Itu boleh beri zakat dia, masya-Allah. Maka boleh ditaklifkan hati mereka untuk tujuan yang demikian. Kita beri zakat untuk taklif hati, untuk melembut hati dia, tujuan itu boleh beri. Termasuk dalam bahagian ini setengah diri kerajaan-kerajaan yang bukan Islam yang mana terdapat di dalam negaranya bilangan kecil dari orang Islam, sekiranya diberi zakat pada mereka, maka mereka tidak menyempitkan keadaan kedudukan orang Islam dan dapat melancarkan dakwah Islamiah dan dapat mentahkikkan keamanan bagi golongan yang kecil. Bagi demo zikirah tu buat tubik, bagi orang, bagi golongan tu buat tubik, bagi orang tu buat tubik tu, silap itu. Dan dapat mentahkikkan keamanan bagi golongan yang kecil itu, maka boleh diberi zakat pada mereka sebagai mentaklifkan hati mereka. Ini golongan tiga, itulah kerajaan Islam, kerajaan ia bukan Islam. Ada dalam negara dia tu sebilangan kecil orang Islam, bilangan kecil, dia adalah selalu menyekat, menyepitkan kedudukan Islam. Kita berilah zakat pada kerajaan ni ataupun pada cawanati, pada ongkon dia tu, supaya dia tu tidak menyepitkan kedudukan orang Islam hak bilangan kecil dalam negeri dia tu. Boleh beri zakat. Masya-Allah. Itu adalah apa dia golongan yang tiga. Apa yang kita sebut tadi itu adalah disebut dalam buhus fi fiqh qadaya zakah al-mu'asirah
juzuk yang ke-62, juzuk yang ke-62 atau bilangan 62, muka 465 sampai 466. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan mu'allafati qulubuhum, yang mana kita dapat tahu luahnya mu'allafati qulubuhum mengikut apa mana bagaimana kita lalu tadi. Baiklah, sebagai terakhir, perhatian. Satu, tidak disyarat pada mu'allafati qulubuhum itu miskin, maka boleh diberi zakat pada mu'allafah yang kaya. Mu'allafati qulubuhum ni tak syarat dia tu miskin. Dia kaya tak apa. Kerana kita nak jinak hati dia, boleh beri zakat pada mu'allafati qulubuhum yang kaya. Boleh beri. Yang kedua, urusan mengeluarkan zakat pada mu'allafati qulubuhum adalah tanggungjawab ketua negara atau ahlul halli wal aqdi dalam kalangan umat. Maknanya urusan cakkan untuk keluar zakat bagi mu'allafati qulubuhum jadi rakicap hak negara, hak negeri, hak kerajaan. Ataupun kalau dari kerajaan ahlul halli wal aqdi, maknanya daripada ulama-ulama ataupun majlis agama Islam lah tempat kita mudah kira. Itu dia. Tetapi manakala kerajaan mencuaikan urusan ini, bila kerajaan itu tak boleh tak boleh zakat ni untuk bagi pada mu'allafati qulubuhum dan sebagainya, maka boleh bagi pertubuhan-pertubuhan Islam, bagi ongkon, bagi muniti, bagi semakum Islam, apa dia yayasan Islam dan sebagainya, maka boleh bagi pertubuhan-pertubuhan Islam mengambil tempat ganti kerajaan dalam urusan ini. Jadi bila kerajaan itu tidak ambil peduli, bolehlah yayasan ataupun semakum, muniti dan sebagainya untuk ambil tempat dalam hal zakat ini. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan apa dia mu'allafati qulubuhum yang mana terdapat pada hari ini. Wassallallahu ala Muhammad alaihi wasallam, subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.